Muka surat 13, tengok kat bawah ni. Muka surat 13. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, apa kemahiran manipulatif ni? Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey, apakah kemahiran manipulatif yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas? Okey, waktu darjah 2, awak dah belajar dah apa kemahiran psikomotor yang ada pada dalam bilik sains. Okey, antaranya contoh dia buat apa ni? Melabel bekas. Okey, yang ni dia buat apa? Menyuci bikar. Yang ni dia buat apa? Dia menyusun bekas-bekas. Okey, yang ni dia buat apa? Dia membuat uji kaji lah. Dia ambil tanah tersebut dan Masa bermasuk. Okey, tak apa, dengar je. Okey, nampak tak kemahiran psikomotor yang dia buat? Yang pertama melabel, yang kedua mencuci bikar, yang ketiga menyusun pada tempatnya, dan yang keempat dia membuka penutup tentang uji kaji tersebut. Okey, selesai. Buka muka surat sebelah. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, menggunakan antara kemahiran manipulatif adalah yang pertama menggunakan dan peralatan bahan sains dan spesimen. Okey, dia cakap apa? Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Okey, kita tengok perbualan mereka. Dia kata yang pertama, Lim, macam mana nak tanya? Lepas tu dia kata, oh okey, cuba kita gunakan saut. Okey, kemudian dia kata nanti saya simpan belalang yang ke dalam botol. Okey, dia dah sediakan setiap botol. Ini pula dia dah sediakan saut. Okey, bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang tertutup? Okey, kemudian jawapan dia apa? Boleh tak belalang bernafas dalam botol yang tertutup? Tak boleh. Okey, so kalau macam tu saya gunakan kain yang berlubang. Okey, kalau contoh kita nak menangkap apa-apa spesimen, benda-benda yang kita nak uji kaji, kena pastikan peralatan tersebut lengkap dan sempurna. Okey, contoh kita nak tangkap benda hidup macam belalang. Okey, belalang benda hidup, benda yang bernafas macam manusia juga. Kalau kita contoh kita kalau dikurung di tempat kedap udara, kita pun akan mati. So sama juga dengan belalang. Okey, semasa di padang tiba-tiba, Kina, kamu buat apa? Kemudian Kina cakap apa? Saya tangkap belalang. Okey, pusat sebelah, berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor sahaja, dia cakap. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Okey, cikgu suruh lakarkan belalang ini. Saya telah selesai melakar seekor belalang. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Okey, kenapa Kina kena tangkap belalang ni? Siapa tahu? Sebab dia nak lukis. Okey, pandai sebab guru dia suruh lukis. Okey, selesai untuk menggunakan dan mengendalikan peralatan sains. Okey, kita kena ingat. Okey, betul. Kita kena ingat bila kita buat satu uji kaji, kita ambil benda hidup tersebut, kita kena pastikan barang tersebut selamat dan hidup, masih hidup. Okey, contoh kita tangkap belalang, letakkan di tempat yang elok dan bagi makanan dekat dia. Sebab selesai kita buat spesimen ni, apa yang kita kena buat? Kita kena letakkan balik di tempat asalnya. Bukan buang dalam sampah ke, letak rata-rata, tak boleh. Contoh kita ambil dekat rumput, kita kena letakkan balik pada rumput. Okey, seterusnya, okey, buka buku surat seterusnya, melakar. Okey, melakar. Okey, melakar merupakan cara, okey kita tengok semua. Melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Okey, contoh kita tengok ni. Cikgu, saya dah tahu melakar spesimen. Bagaimanakah pula melakar peralatan sains? Okey, contoh cikgu dia cakap, mari kita lihat contoh di bawah. Okey, tengok nombor 1 dia buat macam mana melakar bikar. Garis,
garis sini, kemudian disambung tepi, dia buat ni. Lepas tu nombor 3, dia garis tengah, lepas tu ni. Okay, melakar bikal lagi senang daripada melakar spesimen. Nampak tak cara? Awak akan tengok betul-betul cara ni sebab nanti ada aktiviti yang akan membuatkan awak kena buat lakaran. Okey, ni cara nak melakar bikal, sangat mudah. Guna pembaris sahaja, kita sambung sikit-sikit macam tu je. Okey, seterusnya melakar uji. Okey, macam mana nak melakar tabung uji? Pun sama, senang. Cara yang sama, guna pembaris kanan, kiri, bawah. Kemudian tambah sikit tepi dia, nombor 2, tambah garis di bawah. Sini, okey. Lepas tu nombor 3, tambah atas dia untuk penutup. Lepas tu air dia sikit-sikit. Dan kita label penutup, tabung uji, larutan. Gunakan saya untuk membuat barisan. Setiap lakaran perlu dilabelkan dengan betul. Supaya orang tak salah faham dengan lukisan kita. Okey, seterusnya kita buka muka surat seterusnya. Muka surat 20. Membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, tadi kita belajar tentang menggunakan dan mengendalikan peralatan. Kemudian yang kedua kita melakar tabung uji. Dan yang ketiga membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, selepas kita gunakan peralatan sains, kita kena bersih dan simpankan di tempat yang di tempat yang telah ditetapkan. Okey, selepas menjalankan penyiasatan sains, kita hendaklah membersihkan, mengeringkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul. Okey, nombor 1, sebab kita guna contoh letakkan cecair dan sebagainya dalam bekas, kita kena bersihkan, basuh dengan air betul-betul, cuci sampai tak ada kesan kotoran. Yang kedua, mengeringkan. Okey, letak dekat bahagian tempat pengering. Dan yang ketiga, kena simpan pada tempat yang kita ambil tadi. Okey, senang, mudah saja. Okey, Muklimah ada satu aktiviti yang nak awak buat. Muklimah akan tayangkan satu video. So Muklimah nak awak ikut video ni, apa yang dia buat. Dia macam senaman tangan je sebenarnya. Tapi sorry lah kalau video tu tersekat. Nanti boleh semua buat tau. Okay, kejap Muklimah share. Apa dia Islam tadi? Sekejap Satu jawatan nampak. Sebelum tu murid-murid, jom kita buat senaman tangan. Okey, senaman ni adalah senaman tangan. Okey, Muklimah nak awak buat tangan macam ni. Okey, semua buat tangan. Okey, dan ikut apa pergerakan dia. Contoh dia suruh buat macam ni ke, dia suruh buat macam ni ke. Okey, semua buat depan ni. Bagi Muklimah tengok. Sebelum tu murid-murid, jom kita buat senaman.
Okey dah. Siapa yang tak boleh buat pergerakan tu? Siapa yang dia rasa susah pergerakan senaman tangan tu? Malimah boleh saya Senang tak yang macam ni? Kita Yang macam ni? sekat-sekat. Yelah, tersekat nak buat macam mana? Maklimah punya line tak okey, tak apa. Ya, okey. Pergerakan mana yang awak rasa susah? Terakhir. Ni? Yang ni kan? Yang ni. Yang ni? Yang ni? Tu susah. Ana semua Yang ni, susah. yang ni. Semua susah. Semua susah. Saya rasa susah. Ana buat macam ni. Saya Orang tu buat macam ni dengan ni. Tapi Ana buat macam ni. Au. Pikiran psikomotor. Susahlah Malimah. Okey, bagus-bagus semua. Okey, Taklah dia recek ni video ni. waktu kecil-kecil kita ada bagi main. Apa dia? Okey. Yang Mak Limah buka. Dengar tak suara Mak Limah? Dengar je kan? Mak Limah hantarlah dah recek. Mak Limah hantar dah cek. Kenapa? Nanti tak sikat-sikat lah. Tak payahlah, tak payah ke? Ya ke? Tadi saya ni. Masanya? Okey. Tak. Selesailah tadi video. Sekarang Mu'alimah nak awak Master? kita buka buku aktiviti, buka surat 12. Buka buku Stop. Dah. Buka buku aktiviti ke surat 12. Dah. Tak dengar ke suara Mu'alimah? Dengar je kan? Dengar. Okey. Okey, buka buku surat 12. Tapi dengar suara Mualimah Azmina. Ya ke? Sebab Mu'alimah Azmina pun tengah ada kelas. Suara tu tempat. Okey, buka buku surat 11. Okey, Mu'alimah nak muka surat 10 dengan 11 awak buatlah. Senang je yang tu. Okey, buka buku surat 12. Okey, muka surat 12 ni adalah awak kena lakarkan pokok cili yang disediakan. Okey, Mu'alimah nak awak lukis pokok cili ni cantik-cantik. Mana tulis buruk Dan selepas awak lukis, awak label ni kat mana batang dia, kat mana buah dia, kat mana batang dia. Ana tulis buruk Ya. Lukis lah, bukan tulis. Lukis tu. Awak lukis je. Lukis je maupun awak macam mana pun. Yang penting lukis. Sebab awak belajar melukis. Sebab inilah nama dia sesi pembelajaran. Takkanlah semua dia. Mu'alimah, izinkan saya minum air? Tapi tu kan ada. Kenapa dah? Okey, sekarang Mu'alimah, izinkan saya minum air? Alma, pokok apa? Mu'alimah, izinkan saya minum air? Okey, itu siapa yang minum air itu minumlah. Okey, dia tu awak lukislah macam mana pun. Awak kena belajar melukis. Tak pandai kena belajar lukis. Ana Takkan Mu'alimah nak buat awak. Ini kelas untuk awak. Ana tahu lukis orang. Awak boleh macam mana pun awak lukis. Ada nak lukis pokok kecil tak apa. Lukislah macam mana pun. Kalau tak pandai, belajar. Okay. Tak kisah awak lukislah macam mana pokok tu. Yang penting nampak batang dia, daun dia, akar dia dan buah dia. Mak Limah lukis pokok apa? Itu pokok apa Mak Limah?
Itu pokok cili, nampak tak? Dia ada daun. Lepas tu dia ada cili dia, ada 3 cili, 3 tangkai. Awak tengok, cili tu yang awak kena lukis. Tak kisah awak tak payah lukis sebiji-sebiji pun tak apa. Awak lukis, asalkan nampak daun, nampak buahnya tu cili tu lah. Nampak akarnya dan juga nampak Oh, Walimah Jadi, boleh Walimah ke nak buat tengok akar macam sekarang. ni? Nak Lukis buat ke akar tak? macam ni. Mana Hana? Tak nampak? Ana tulis akar Mana macam kau? ni. Akar macam ni. Walimah Ah. boleh ke macam ni? Tu Macam ni pandai. boleh ke? Tu pandai tu. Ana pandai sikit. Macam Hana tu pun boleh. Tapi mana daun? Daun dia, buah dia kena ada. Daun bersama dengan buah Tak ke? apa, pandailah tu. Cantik dah tu. Nanti lama-lama cantik lah. Okey. Daun dengan buah kena ada. Okey, sambil-sambil ni Mualimah akan tanya kehadiran, nama yang disebut sahaja. Jawab Okey, yang pertama Muhammad Taqiyuddin ada? Muhammad Taqiyuddin? Okey, ada. Muhammad Afan Faris ada? Muhammad Afan Faris? Afan Faris tak ada Afza Afifah. Afza Afifah ada ke? Afza Afifah. Afza Afifah ada tak? Tak ada. Okey, Ahmad Faris ada? Ahmad Faris? Ahmad Faris ada? Ada. Okey, ada. Alif Imran ada? Alif Imran? Ada. Okey, ada. Alia Humairah ada? Alia Humairah? Alia Humairah ada ke? Tak ada. Amal Amani ada tak? Amal Amani? Amal Amani? Okey, Azim Fakri? Azim Fakri? Azim Fakri ada? Siap Walimah. Okey. Azim Fakri ada. Hanan Fasihah ada? Hanan Fasih. Hanan Fas ada tak? Okey, Hana Humairah ada? Hana Humairah? Hana Humairah. Ada ke? Ada? Tak ada. Ada. Okey. Ada. Muhammad Ammar. Ada. Hana merah ada. Muhammad Ammar. Walimah, Hana merah ada. Muhammad. Okey, Hana Merah ada. Muhammad Fakrul Alfa ada tak? Ada. Okey, Muhammad Hanif adakah? Muhammad Hanif tak ada. Muhammad Haraz Rifki ada tak? Muhammad Haraz Rifki ada tak? Tak ada. Muhammad Izrayan. Muhammad Izrayan. Okey, ada. Syahdan. Muhammad Syahdan. Ada dia ada. Ada, okey. Muhammad Zarif Zafrin. Tak ada. Tak ada. Muhammad Iz Arif. Nur Iz Arif. Tak ada. Nur Zara Walimah dah Arisa. siap. Ada. Walimah dah siap. Okey. Boleh ke tulisan Walimah? Nur Hana Sabrina. Sabar. Bagi Muhammad serta kehadiran. Nur Hana Sabrina. Nur Hana Sabrina. Ada. Hana Sabrina ada ke? Ada. Fasih Zulaika. Fasih Zulaika. Ada. Faiz Kausar.
Kais Ada, Kausar? ada. Ada, okey. Umi Maisarah Hana. Umi Maisarah Hana. Ada. Okey, ada. Wan Hamal Al-Ash. Ya saya. Wan Hamal Al-Ash. Ya saya. Okey, bagus. Oh, dah ramai korang semua ada 17 orang je. Okey, Mak saya dah next. siap. Okey, dah siap ke? Dah. Okey, siapa yang dah siap muka surat 12? Siapa buat muka surat 13 pula? Okey, muka surat 13 tu awak kena lakarkan bikar. Lakarkan bikar. Mula-mula awak kena tandakan right pada bikar yang betul di ruangan jawapan di bawah. Kemudian yang kedua awak kena lengkapkan peralatan bikar ke dalam ruangan di bawah. Awak lukis ruangan bikar dekat ruangan tu. Yang ni ke Kak Olimah? Kat sini ke? Betul. Ni lukis dekat sini. Sekejap. Lukis apa tu? Lukis Tak nampak, Wak bikar Limah. dekat sini. Lukis Apa bikar tu? kat sini. Oh, yang digariskan ke? Ya, dekat sini. Betul. Ni. Gariskan ni ke? Yang ni Ni Wak tempat Limah. ni kan, ni Yang bikar. garis ke Ni kecil. bikar. Awak lukis kat atas dia. Kat atas dia, bukannya bawah. Kat atas dia. Lukis bikar, lepas tu lukis ni sekali penuh bangsa ni. Yang atas tu Kalau boleh. Lukis kat sini. Okay, lukis. Lukis senang je kan? Senang je lukis dia. Apa misalnya? lukis apa? Lukis bikar. Siapa yang dah settle lukis? Bikar tu pokok apa, cili. Bikar tu apa? Bikar tu apa awak tanya? Awak buka buku teks. Saya tak tahu macam mana Awak buka buku namanya. teks. Dia ada bikar. 16. Sekejap. Lepas tu Sekejap, Malimah tunjuk. itu dari atas. Apa Okey, mana dia? Kejap, sabar. Sekejap. Oh. Inilah bikarnya. Mesti awak tak fokus kan time Mak Olimah terang tadi? itu saya fokus. Tapi saya tak tahu dah namanya. Awak boleh tanya bikar tu apa ni? Melakar bikar. Okey, lakar macam ni. Nombor 1. Bukan saya cakap. Dia. Siapa dia tu? Alah. Hana Humaira. Bukan saya Ana Umairah nak kena ni. Sini cara melakar bikar. Mudah je. Guna pemaris sahaja. Okey, boleh buat lakaran bikar. Lima boleh ke cuma? Mana? Kes Kausar. Okey, betul. Cantik awak buat. Siapa nak tengok yang Kes Kausar punya ni? Cantik. Cuba tunjuk sekali lagi Kausar. Okey, boleh tengok. Wah, siap warna lagi. Okey, betul. Nampak tak? Kausar dia label. Sabar. Kausar, tunjuk lagi. Kausar, tunjuk saya lagi. Kawan-kawan nak tengok. Nampak tak? Kausar dia label kan batang kat mana, akar kat mana, buah juga kat mana dan daunnya kat mana. Apa yang tak nampaknya? Saya tak nampak sebab Kausar tak buka kamera. Kausar buka, awak punya line tak okey tu. Awak pinkan Kausar punya, awak nampak lah. Okey, terima kasih Kausar. Tak apa, tak payah tengok Kausar punya. Nampak. Tak payah tengok Kausar punya, awak buat sendiri. Itu juga ke Malma. Ya, kena labelkan. Awak baca arahan betul-betul? Awak dah jadi 3 dah kot. Lakarkan, kemudian labelkan. Apa? Cuba awak baca arahan dia. Baru faham ke apa? Awak baca arahan dia, baru lukis. Takkanlah Mak Alimah nak ajar lagi, awak kena ajar 1, awak dah jadi 3 dah. Boleh baca sendiri dah.
Walma, ada orang baru masuk. Hanan. Hanan bermasuk. Ha. Siapa yang rajin? Bagi tahu keterangan Kak Hanan nak kena buat muka surat berapa? Walimah tak larang nak ulang lah. Buat muka surat 12 dengan 13. Bukan ke tadi Hanan ada? Dia Hanan tak panggil lagi. Mu'alimah dah siap. Okey, bagus. Cik tu, okey tunggu. Sabar. Yang dah siap. Okey, yang dah siap muka surat 13, boleh buat muka surat 14. Muka surat, siapa dah siap muka surat 13, boleh buat muka surat 14. Baca arahan betul-betul, baru awak buat. Tak adalah awak tanya Mu'alimah ni macam mana, ni macam mana. Awak tanya macam budak darjah 1, awak darjah 3 dah. Awak tanya, awak baca arahan dia dan kalau memang susah betul-betul Mu'alimah akan bantu. Tapi kalau mudah je, aku boleh buat. Mu'alimah, buku surat 14 dah siap. Mu'alimah, surat 13 dah siap. Surat 13 saya dah siap. Walma, buku surat 14 dah siap. 14 dah siap. Okey, Mu'alimah akan tunjuk satu video, awak tengok. Sekejap Mu'alimah akan share satu video, boleh sambil-sambil tengok. Pak 14 kena buat ke? Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar kemahiran manipulatif tahun 3. Tersekat tak videonya? Tak. Yang tersekat tu mungkin line awak kot. Pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar kemahiran manipulatif tahun 3. Awak dengar betul-betul tau. Sebab dia macam bentuk tulisan je ni. Kemahiran motor basah yang melibatkan pergerakan asas bahagian tangan menggunakan alatan iaitu objek dengan cara melontar, menangkap, menyambut dan menepis. Objektif pelajaran hari ini ialah murid dapat menunjukkan gambar dan melakukan aktiviti pergerakan asas dengan bimbingan. Baik murid-murid, aktiviti kita hari ini ialah murid dikendaki melakukan pergerakan asas berdasarkan gambar yang cikgu akan berikan nanti. Aktivitinya ialah menggunakan bola dengan cara melontar bola, menyambut bola, menangkap bola dan menepis bola. Murid-murid boleh menunjukkan gambar dan melakukan aktiviti yang cikgu nyatakan tadi dengan ibu bapa di rumah. Boleh murid-murid?
Selamat mencuba murid-murid. Bye. Okey, aktiviti kita pada hari ni sebenarnya ada berkaitan dengan pulau. Tapi awak nak buat macam susah pula kan kat rumah. Okey, Mualimah bagi kerja sekolah, senang ke kerja sekolah dia? Okey, siapa yang ada bola kat rumah? Semua mesti ada bola kan? Siapa ada bola kat rumah? Bola ke? Bola. Bola ni Bola Saya ada bola kat rumah. okey, siapa ada bola? Okey, Mualimah nak awak baling bola awak dekat siapa-siapa, adik ke kakak ke, awak main bola tu. Main bola tu dengan cara awak baling, adik awak tangkap, masuk adik awak balik, awak tangkap. Okey, itu saja kerja sekolah dia. Aktiviti dia awak kena buat pergerakan baling bola antara satu sama lain. Tak kisahlah kalau tak ada adik, abang, kalau tak ada abang, ayah ke. Itu je. Mudah je cara dia. So pergerakan tu yang akan membuatkan awak akan asah skill psikomotor awak. Amalnya Apa dia? surat 14 saya kena buat tu. Ya, muka surat 14 kena buat juga. Muka surat 14 kena buat. Okey, siapa yang ada masa lebih dah siap semua boleh buat muka surat 10 dengan 11 tu juga. Itu kerja sekolah tapi awak buat dah siap-siap nanti tak payah. 10 dengan 11 pun dah siap? 11 pun dah siap. Okey, bagus. 10, 11 dah siap. 11, 12, 13, 14, 15 dah siap. Okey, bagus. Okey. Semua dah siap? 15 kena buat ke? 15 sabar. Mualimah tak bagi penerangan lagi. Okey, semua dah siap. Mualimah dah masuk yang seterusnya. Mualimah mute. Mualimah saja je mute sebab ni nanti awak dengar suara Mualimah lain. Kalau Mualimah cakap, Mualimah buka. Okay, cuba buka muka surat yang Mualimah buka ni, muka surat 21. Okay, kita refresh balik apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita masih bawah tajuk kemahiran saintifik. Okey, apa yang tak nampak? Muka surat berapa ni? Muka surat 21. Tengok Mualimah buka tu, muka surat 21. Okey, ingat semula. Okey, kita akan refresh balik apa yang kita belajar sebelum ni. Ni awak dengar je. Awak tak perlu salin, tak perlu buat apa-apa. Awak dengar sahaja. Okey, yang pertama kita belajar, kita sebenarnya masih bawah tajuk besar iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni kita ada dua, iaitu kemahiran proses sains dengan kemahiran manipulatif. Okey, proses sains ni kita belajar apa? Kita belajar tentang memerhati ni memerhati menggunakan lima deria. Mengelas ni kita mengelaskan haiwan. Yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat membuat inference ni kesimpulan awal. Yang kelima meramal dan yang keenam berkomunikasi. Okey, yang kedua kita belajar sekarang. Yang kita tengah belajar ni adalah kemahiran. Okey, boleh. Kemahiran manipulatif. Okey. Kemahiran manipulatif ni kita belajar apa? Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, kemahiran manipulatif ni dia lebih kurang adalah kemahiran psikomotor. Sebab tu tadi Mualimah buat senaman tangan tu. Senaman tangan ni melatih buat pergerakan psikomotor halus. Okey. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey. Kalau kita ada buat satu spesimen, contoh kita tangkap belalang, kita kena buat apa? Letak balik belalang tu di tempat asal. Dengan betul dan cermat. Jangan bunuh belalang tu, jangan menyiksa. Okey, yang ketiga melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Okey, melakar ni awak dah buat dah tadi. Yang Mualimah suruh lukis apa namanya, pokok cili tu. Itu antara salah satu juga cara yang awak kena buat. Sebab tu kalau yang cakap tak pandai buat tu, Mualimah suruh buat juga sebab awak memang kena belajar cara melakar dengan betul. Itulah awak punya pelajaran. Okey, yang keempat membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
Okey, kalau contoh kita dah lepas letak satu cecair, kita kena bersihkan betul-betul dengan sabun dan sampailah bahan tersebut kering dan baru letak di tempat asal. Yang seterusnya menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, selesai untuk pembelajaran sebelum ni. Alimah, ini saya Okey, okey boleh. Okey, cuba buka buku surat 23. Cuba buka buku surat 23 semua. Kita akan masuk tajuk seterusnya 23 peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains. Okey, semua dah buka? Semua dah buka baru maklumat terang. Berpuasa pada bulan. Saya tak ada buku teks. Okey, tak apa. Yang tak ada buku teks, boleh tengok slide. Muka surat 23. Muka surat 23 dah buka. Okey. Okey, Muklimah akan awak fokus pada penerangan. Okey. Muklimah nak tengok macam mana awak fokus adalah bila Muklimah suruh buat aktiviti awak tak tanya banyak. Maksudnya awak faham. Kalau awak pun tanya Muklimah bagi kerja lepas tu awak tanya nak buat macam mana, maksudnya awak tak fokus pada penerangan Muklimah. Fokus ya. Okey, yang seterusnya peraturan bilik sains. Okey. Bila kita sebut tentang sains, kita akan ada eksperimen ataupun uji kaji yang kita buat. Jadinya benda-benda berkaitan dengan uji kaji kita tak boleh buat dalam kelas sebab dia akan serabutkan kelas kita dan akan menyebabkan bahaya. Jadinya kita kena ada yang bukan semua spesimen kita ataupun barang-barang yang berbahaya dan selamat. Contoh macam bikar ni kaca, bahaya kalau tak dalam kelas, nanti orang baling-baling nanti pecah dan sebagainya. Okey, kita baca. Sebaik-baik sahaja murid-murid tahun 3 meninggalkan bilik sains, si Bikar dan si berbual-bual tentang aktiviti yang telah dijalankan oleh murid-murid tersebut. Okey, kita tengok. Ini namanya apa? Ini namanya bikar. Ini namanya apa? Tabung uji. Bikar dia besar, tabung uji dia kurus tinggi. Okey, bikar dia cakap apa? Murid-murid tadi sangat berdisiplin. Okey, tabung uji dia cakap apa? Mereka amat berhati-hati semasa menggunakan kita. Okey, kemudian mereka juga tahu bahawa kita diperbuat daripada kaca, dah pecah. Okey, nampak tak? Bikar ni dibuat daripada kaca dan mudah pecah. Jadi kena pegang dengan cermat dan berhati-hati. Okey, seterusnya kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Okey, soalannya, apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains? Okey, siapa tahu jawapan ni? Akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains. Okey, betul. Bikar akan pecah dan juga akan berlaku bahaya. Maksudnya kaca ni sangat bahaya. Kalau masuk kena dekat kulit kita akan berdarah dan sebagainya. Okey, seterusnya, buku surat seterusnya. Buku surat 24. Okey, buka buku surat 24. Okey, buku surat 24. Mematuhi peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi? Yang pertama, apa yang kita kena buat bila masuk bilik sains? Membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey, ni supaya apa? Supaya contoh kalau kita buat apa-apa benda yang dalam bilik sains yang menyebabkan keluar asap ke dan sebagainya. So kita dalam bilik sains tu ada udara yang baik, ada udara daripada luar yang akan maksudnya akan
memberi oksigen kepada kita. Okey. Kata, mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik sahaja memasuki bilik sains? Kenapa? Tadi maklumat cakap supaya kita dapat udara yang segar dan baik. Sebab biasanya contoh kita buat eksperimen yang berkaitan dengan asap dan sebagainya, benda tu membahayakan kesihatan tubuh badan kita. Sebab tu kita kena buka tingkap. Okey, yang seterusnya, memakai kasut yang bertutup. Okey, tengok dialog ni. Awak tak pakai kasut, bahaya. Nanti semasa kita berada di dalam bilik sains, bahaya, maksudnya bahaya akan berlaku bila kita ada dalam bilik sains tak pakai kasut. Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada dalam bilik sains? Kenapa? Sebab bilik sains ni akan ada benda-benda yang berkaitan dengan ada yang selamat dan bahaya. Benda-benda yang bahaya ni lah yang akan menyebabkan kita luka dan berdarah dan sebagainya. Okey, seterusnya mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, apa akan terjadi sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains? Apa akan jadi? Peralatan tersebut akan pecah dan maksudnya makin lama makin berkurangkanlah peralatan yang disediakan. Contoh macam bika. Kalau berebut-rebut semua nak ambil satu bika tu, lama-lama bika tu akan pecah. Okey. Peraturan yang keempat, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik. Okey. Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Okey, situasi apa tu? Dia menconteng meja. Apa yang kita kena buat? Kita kena menasihati kawan kita jangan menconteng meja. Jangan merosakkan harta benda awam. Sama juga macam rumah awak. Macam mana kita kena jaga? Kita jaga rumah kita, macam tu juga kita jaga benda di sekeliling kita. Benda yang berkaitan dengan orang umum, orang awam guna. Okey, seterusnya yang kelima, menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Macam biasalah kalau kita tinggalkan bilik rumah kita pun kita kena tutup supaya kita jimat elektrik. Okey, selesai. Okey, selesai untuk penerangan Mukadimah. Okey, sekarang buka aktiviti. Mukadimah nak awak buat muka surat 15. Buat muka surat 15 dan 16. Buat muka surat 15 dan 16. Mama kena buat apa? Buka buku aktiviti, buat muka surat 15 dan 16. Tengok buku surat, baca arahan dan jawab soalan. Okey, ini juga sebagai kerja rumah. Kalau tak sempat buat dalam kelas Mukadimah, boleh jadikan sebagai kerja rumah. Okey, sekarang buat dulu, ada masa lagi, buat dulu. Buat buku aktiviti, muka surat 15 dan 16.
Okey, sambil-sambil Maklimah akan bentangkan satu video. Okey, kejap. Sambil-sambil awak buat kerja sekolah, sambil awak buat kerja tu, Maklimah akan share satu video. Ini adalah bilik sains. Bilik sains mestilah bersih dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains, tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini anda masuk ke dalam bilik sains. Okey, selesai kelas pada hari ini. Okey, Maklimah tinggalkan kerja kat awak untuk surat 15 dan 16. Semoga awak semua dapatlah faham pelajaran sains pada hari ini. Okey, last kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Cuba baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.